سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertamanya, alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus menerus dipanjat dan dirafa'kan kepada Allah Jalla wa'ala, yang tak dapat tidak hanya semata dengan rahmat, karunia, kehendak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih lagi menghidupkan oleh Dia kepada kita sehingga pada tengah hari ini, dan telah memilih oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk berhimpun dalam suatu majlis ilmu yang mudah-mudahan
dengan keberadaan kita yang sementara ini bukan sahaja dicampakkan faham oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mudah-mudahan dengan kepahaman itu diberi kepada kita keyakinan, dan daripada keyakinan itu dilahirkan kepada kita dengan pengamalan. Dan dengan pengamalan itu mudah-mudahan doa yang kita lakukan pada seharian, pagi, petang, siang dan malam, kita meyakini dengan ilmu, mudah-mudahan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali hamba mengucapkan syukran jazilan khairal jazak kepada tuan pengerusi majlis yang menjayakan majlis ini, dan kepada ahli jawatan kuasa yang menguruskan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasi kalian dengan kebaikan, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala yang begitu besar, kerana kita berusaha mengajak manusia dan membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada ahli jawatan kuasa masjid, dan juga kepada anak-anak, hadirin hadirat, ayah ibu, tuan-tuan guru, para ulama, datuk, datin, kiai serta masyayikh, yang mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini dicampakkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dengan maksudnya, hoi manusia, kalau kamu ada masalah, kalau kamu ada susah, kalau kamu ada kepayahan, kalau kamu ada mudarat, ud'uni, kamu mintalah kepada aku. Allah Ta'ala jawab, astajib lakum, nescaya aku perkenankan kepada kamu, nescaya aku tunaikan apa yang kamu minta, nescaya apa yang kamu minta aku akan memberi. Persoalan yang pertama yang hamba nak tanya hadirin hadirat muslimin muslimat yang mengaji pada tengah hari ini, bila kita sebut berkenaan doa, kita maklum doa itu satu perkara yang memang tak terlepas daripada kehidupannya kita. Betul ke tidak? Daripada pagi sampai ke malam, daripada hidup sampai mati. Dah mati pun kita berhajat lagi orang berdoa kepada kita. Sampai di padang mahsyar besok sifat doa ni masih lagi tak hilang. Bermakna kalau kita fikir dengan akal yang sebentar, doa ini memang satu perkara yang tak terlepas daripada kehidupannya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perlu fahami, anak-anak juga perlu fahami, doa ni ada dua. Satu dipanggil doa yang berbentuk khususiah. Macam mana khususiah? Yang jenis angkat tangan, ya Allah aku nak tu, aku nak ni. Satu. Yang kedua, doa yang berbentuk umumiah, yang jenis tak angkat tangan. Allah bang, berasa nak makan nasi lemak lah, makcik simpang 3. Contoh, doa juga tak? Doa, tiba-tiba suami kita start motor pergi sampai simpang 3, Allah, makcik tu 3 hari dah tak niaga, demam panas. Contoh, bermakna tak dapat apa yang kita hajati. Jadi secara ringkasnya, doa itu satu perkara yang memang tak terlekang dan tak terlepas daripada kehidupannya kita. Kemudian setelah kita fahami, kita ambilkan pula ayat Al-Quran tadi yang Allah Ta'ala sebut, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kata apa? Hoi manusia, bila kamu ada hajat, bila kamu ada kehendak, kamu minta kepada aku. Siapa jawab? Allah Ta'ala jawab, aku perkenankan kepada kamu. Maka persoalan yang hamba nak tanya kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, berpuluh tahun kita berdoa dah, bertahun-tahun macam-macam kita minta kepada Allah. Adakah semua permintaan yang tuan-tuan minta semuanya Allah Ta'ala telah tunaikan? Tuan pengerusi dulu jawab. Sudah. Siapa suruh duduk sebelah? Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf dah. Tak, kita pakat-pakat nak bersembang. Semua doa yang tuan minta Allah Ta'ala dah perkenan semua ke? Sebahagian dah. Ada? Belum? Dah? Umi? Dah? Hak semua Umi minta doa Tuhan dah bagi belaka ke? Ada yang dapat, ada yang belum. Kalau hamba tanya sebilangan besar daripada yang hadir pun jawabannya lebih kurang sama. Kita akan menjawab, ada yang Tuhan beri, ada yang Tuhan tak beri. Ada yang Tuhan beri, ada yang belum dapat lagi. Jadi minta maaf kalau hamba nak berkata satu perkataan, yang dengar perkataan ni jangan berasa hati.
kerana perkataan ini akan menaikkan martabat tuan-tuan, kerana perkataan ini akan menaikkan kepahaman kita agar mudah-mudahan kita lebih yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawapan yang hamba nak beri tadi, Allah Taala kata, bila kamu minta, nescaya aku perkenan. Tiba-tiba kita boleh jawab, ada pula lagi doa yang Tuhan tak perkenan. Terbalik ke tidak? Terbalik. Mana mungkin kita mengeluarkan satu statement yang terbalik daripada Al-Quran? Mana mungkin kita mengeluarkan satu jawaban yang ternafi daripada Al-Quran? Maka hamba jawab dengan ilmu. Jawapan tadi bukan salah, cuma kadang-kadang kita tak faham bagaimana konsep doa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita pada tengah hari ni, tak lama 2 jam setengah. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad dah. Tak campur lagi, berhenti. Baik. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita pada tengah hari ni terdapat 2 hala tuju, terdapat 2 tujuan yang hamba nak semua pakat-pakat tulis. Benda ni sengaja hamba tak tulis, hamba nak tuan-tuan belajar mencatat. Bagi yang ada pen buku, tulis. Hala tuju yang pertama, kertas hamba dah bagi. Hala tuju yang pertama ataupun matlamat yang pertama pengajian kita pada tengah hari ini, untuk membenarkan firman Allah Ta'ala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hamba ulang balik. Hala tuju pengajian kita pada tengah hari ini untuk membenarkan firman Tuhan, ud'uni astajib lakum. Maknanya mudah. Mudah-mudahan dengan input yang hamba beri kepada tuan-tuan pada tengah hari ini dan Allah Ta'ala beri faham, mudah-mudahan tak timbul lagi jawaban tadi. Tak timbul lagi. Kalau orang tanya, yuk, doa kamu semua Tuhan dah perkenan ke? Kita jawab dengan yakin, ya, Allah Ta'ala dah perkenan semua. Jawab dengan yakin. Dah. Sebab apa kita dah kata Allah Ta'ala dah perkenan semua? Saat lagi kita mengaji. Baik. Jadi hala tuju ataupun matlamat pengajian kita pada pagi ni, pada tengah hari ni nak ke mana? Untuk membenarkan firman Tuhan, ud'uni astajib lakum. Itu satu. Yang kedua, tulis. Hala tuju dan pengajian kita pada tengah hari ni nak ke mana? Untuk membaik sangkakan hati kita dengan Tuhan. Tulis. Tadi dah mengaji ilmu dengan Ustaz Samsul Debat. Ni kita belajar pula ilmu tasawuf sikit, biar input pada hati itu kuat. Hala tuju yang kedua, apa dia? Untuk membaik sangkakan hati kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, inna husnul zanni billahi minal ibadah, kata Nabi. Sabda Nabi, inna husnul zanni billahi minal ibadah. Baik sangka kepada Allah Ta'ala itu satu ibadat. Sebagai contoh, ni musim haji ni, ada adik kita pergi Mekah, bersungguh pergi Mekah, seronok dan sebagainya. Cuma Allah Ta'ala uji dia, suami tak semayang, anak-anak perangai semua tak elok dan sebagainya. Maka dia kata, tak apalah Kak Ngah, tak apalah Kak Long, insya-Allah saya pergi Mekah kali ni, saya nak berdoa pagi, petang, siang, malam. Contoh. Maka Allah Ta'ala sampaikan dia dekat Mekah. Dia gunakan waktu 40 hari duduk di Mekah dengan tempat yang ijabah, waktu yang ijabah, masa yang ijabah. Dia pergi mana-mana tak minta lain dah. Ya Allah, bagilah laki aku cukup semayang 5 waktu pun tak apa dah. Bagilah anak-anak aku cukup semayang 5 waktu pun tak apa dah. Pagi, petang, siang, malam dia minta doa yang sama. Takdir kata, bila balik daripada Mekah, duduk seminggu, duduk 2 minggu, tengok suami tetap tak berubah. Contoh. Tengok anak-anak duduk lagu tu juga, masih lagi tak semayang dan sebagainya. Maka ditakuti hati seorang perempuan tadi yang pergi ke Mekah. Macam mana ni ya Allah? Aku dah berdoa dah, aku dah minta dah. Waktu, tempat mustajab, masa mustajab, di Mekah pula, di Raudah, di Masjidil Haram dan sebagainya. Kenapa masih lagi engkau tak perkenankan doa aku? Habis. Kalau kita mencela diri kita, mengurangkan diri kita, tak apa. Takut-takut kita mencela dan mengurangkan sifatnya Allah. Jadi kita tak nak perangai begini berlaku. Biar bermula daripada sekarang kita memahami konsep-konsep berdoa yang sebenar, agar kita meyakini betul Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Bila aku minta, pasti Tuhan perkenan. Dan
Dan tuan-tuan menjawab, ya, memang Tuhan perkenan semua doa aku dah. Jelas? Laju sangat ke? Sudah. Okey dah. Dak angguk tu angguk laju ke angguk okey? Angguk okey. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi bila mana kita memahami doa itu satu perkara yang begitu penting, ayuh pertama sekali semua tengok risalah yang telah hamba sediakan. Yang pertama sekali telah bersabda oleh baginda Nabi SAW, bermula doa itu otak bagi ibadah. Bermula doa itu otak bagi ibadah. Artinya apa? Manusia ni bila tak ada otak, apa erti dia? Manusia bila tak ada otak, apa erti dia? Gila dah? Baik. Imam Ghazali dia pernah syarah hadis ni. Dia buat 4 ibarat yang begitu mudah. Yang pertama sekali, orang gila ni kalau buat dia kerja pelik-pelik, nak berenang atas darat, nak bertelanjang, nak menyanyi seorang-seorang, nak makan sampah, adakah benda yang dia buat memberi manfaat ke atas diri dia? Orang gila dia buat benda pelik-pelik dapat manfaat tak? Tak. Satu. Yang kedua, orang gila ni bila dia buat kerja pelik-pelik dan sebagainya, memberi mudarat tak ke atas diri dia? Tak dapat mudarat. Baru-baru ni saya balik ke Ipoh, ada orang gila yang saya kenal daripada sekolah rendah sampai sekarang hidup lagi. Kerja tidak, apa tidak, boleh hisap rokok. Tak tahulah rokok dia jumpa dekat mana. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh sihat walaupun kuruh. Bermakna dia buat benda pelik-pelik pun tak mendapat mudarat. Dua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bila kita terserempak dengan orang gila yang buat benda pelik-pelik dan sebagainya, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, adakah bagi pihak kita pula nak memberi mudarat kepada orang gila tadi? Nak baling batu ke? Tak. Yang keempat, kata Imam Ghazali, bila mana kita terserempak dengan orang gila, adakah kita nak memberi manfaat ke atas diri dia? Nak pergi tegur ke? Janganlah makan sampah tu. Orang gila kata, hei, mu gila ke aku gila? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Jadi secara ringkasnya, yang kita faham, bila kita jumpa orang gila, nak beri manfaat pun tidak. Maka kata Imam Ghazali, sekiranya kalian faham keempat-empat ibarat tadi, maka timbul ibarat yang kelima. Kalau kita memandang orang gila ibarat pandangan yang kosong. Betul ke tidak? Ikut kamulah nak buat apa, nak tonggang ke, nak terbalik ke, nak bertelanjang ke, nak menyanyi ke, aku tak peduli. Boleh faham ibarat ni? Maka begitulah kata Nabi SAW, jangan sampai Allah Ta'ala memandang kita sebegitu sebagaimana kita memandang orang gila. Kalau semayang, kalau buat perkara, kita malas berdoa, tak nak berdoa kepada Allah Ta'ala kerana kata Nabi, doa tu otak bagi ibadah, maka ibarat kita ni orang gila. Apatah lagi pula berdoa tanpa ilmu. Bangun 3-4 pagi dan semayang tahajud, berdoa kepada Allah, syarat tak tahu, rukun tak tahu, dalam keadaan sampai mengalir air mata darah sekalipun, Allah Ta'ala tak pandang orang ni, ibarat kita memandang orang gila. Kerana apa? Kita berdoa dalam keadaan tak tahu syarat, tak tahu rukun. Habis yang pertama. Yang kedua, tengok risalah. Mana tak dapat kertas, minta lagi dekat pelajar-pelajar saya. Yang kedua, sabda Nabi SAW, bermula doa itu senjata orang mukmin. Adik-adik yang belajar ingat dah, doa jangan dilekangkan pada kehidupan. Setiap kali nak buat apa-apa berdoa dah. Setiap kali nak baca buku selawat Nabi, baca Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim dah. Setiap kali nak menghafal selawat Nabi, baca Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim. Mudah-mudahan dimudahkan hafalan. Sabda Nabi, bermula doa itu senjata orang mukmin. Maka berkata Syekh Tuan Guru Haji Ali, Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, pondok yang mula-mula hamba belajar dekat rantau ni dah, almarhum meninggal pada 1999. Tuan Guru Haji Ali ni anak murid kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Dia kata apa? Barang siapa berdoa kepada Allah, itu tandanya dia merendahkan dirinya kepada Allah. Dah. Orang yang berdoa, ya Allah tolong tu, ya Allah tolong ni, itu sifat orang yang merendahkan diri. Barang siapa malas berdoa kepada Allah, doa dalam bahasa Arab pun tak nak, doa dalam bahasa Melayu pun tak nak, maka itu tandanya dia menyombongkan dirinya kepada Allah.
Jadi ingat, doa ni sentiasa kita kena lakukan, kerana sifat orang yang sombong ialah orang yang tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tak dapat tidak, bagi orang yang berdoa itu salah satu daripada 3 syarat. Baik, insya-Allah kita masuk pula kepada pengajian. Saya takut sikit je dah. Takut belakang tak nampak. Baik. Maka kata Nabi, tak dapat tidak, bagi orang yang berdoa itu salah satu daripada 3 syarat. Jadi insya-Allah kita mengaji pada hari ini serta praktikal terus. Artinya apa? Bermula hari ini, bila mana tuan-tuan muslimat, ayah ibu, adik-adik angkat tangan berdoa kepada Allah, jangan lupa kita nampakkan dengan mata hati, di sebelah tangan yang kanan ada 3 rukun, di sebelah tangan yang kiri ada 5 syarat. Ada? Di sebelah tangan yang kiri, di sebelah tangan yang kanan ada 3 syarat, di sebelah tangan yang kiri ada 5 rukun. Bermakna bila kita angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tu, aku nak ni, aku minta tu, aku minta ni, bagilah aku lulus periksa, bagilah aku mudah belajar, bagilah anakku jadi begini, bagilah isteriku jadi begini, bagilah suami aku jadi begini. Contoh, bila angkat tangan berdoa, maka nampakkan di tapak tangan ni, di sebelah kanan ada 3 syarat, di sebelah kiri ada 5 rukun. Artinya mudah. Bila kita nampak ke-8 ni, ke-8 ilmu inilah akan membawa kepada 2 tujuan tadi. Tujuan yang pertama apa? Baca balik. Untuk membenarkan firman Tuhan, ud'uni astajib lakum. Kita yakin, aku dah minta, pasti Tuhan perkenan. Tujuan yang kedua apa dia? Baca balik. Untuk membaik sangkakan hati kita dengan Tuhan. Minta dah, kenapa tak dapat ni? Adalah rahsianya. Ya Allah, aku usaha dah, kenapa kau tak bagi ni? Adalah sebabnya. Ya Allah, aku dah cuba bersungguh-sungguh dah, kenapa tak berjaya ni? Adalah hikmahnya. Dah belajar baik sangka dengan Tuhan. Jadi secara ringkasnya, nampakkan di tapak tangan yang kanan ada 3 bilik ataupun 3 syarat. Nampakkan di tapak tangan yang kiri ada 5 rukun. Kita mengaji dahulu di tapak tangan yang kanan, 3 syarat berdoa kepada Tuhan. Tiga syarat berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah. Yang pertama sekali, semua tengok risalah. Bila mana kita berdoa kepada Tuhan, nampakkan di tapak tangan yang kanan ada bilik yang pertama, namanya bilik ijabah. Berbaris. Bilik ijabatun. Apa makna ijabah? Artinya diperkenankan segala doanya. Ya Allah, nak rezeki, ya Allah, Tuhan bagi. Ya Allah, nak mudah kerja, ya Allah, Tuhan bagi mudah kerja. Ya Allah, tahun ni nak anak perempuan, ya Allah, anak laki-laki belerik dah, Tuhan bagi anak perempuan. Bermakna bila kita angkat tangan, bila kita berdoa, pasti ada bilik yang pertama, namanya bilik ijabah. Apa makna ijabah? Diperkenankan segala doanya. Baik. Dalam bilik ijabah ni pula ada lagi 2 bilik. Ada. Dalam bilik yang begitu besar ada lagi 2 bilik. Pertama, ijabah yang disegerakan. Ijabah yang disegerakan. Yang kedua, ijabah yang dilanjutkan. Dah. Kita minta Allah Ta'ala bagi lambat lagi. Pertama, ijabah yang disegera. Minta-minta dapat terus, minta-minta dapat selalu. Yang kedua, ijabah yang dilanjutkan. Sebagai contoh, nak kenal Allah Ta'ala ni bukan payah, sebenarnya mudah. Cuma kadang-kadang kita tak tahu kaedah. Allah Ta'ala sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dah dalam diri kamu ni banyak tanda-tanda pengenalan kepada Allah. Sebagai contoh, cara nak kenal bagaimana persepsi Allah dengan makhluk, kita tengok macam mana persepsi seorang ayah ibu dengan anak. Nak tanya muslimat ayah ibu dekat sini. Kita ada anak baru form 3, contoh baru tingkatan 3. Dia balik rumah,
Ibu-ibu dah rasa nak beli motor lah. Kawan-kawan semua pergi sekolah naik motor dah. Saya masih lagi pergi balik naik bas dan sebagainya. Contoh, baik kita jawab, kenapa anak minta? Anak pun cerdik. Dia tahu kalau bapak dia mampu dia minta. Kalau tak mampu dia pun tak minta. Tapi hamba nak tanya dahulu kaum muslimat sebagai ibu. Walaupun kita mampu berduit, nak beli motor tak pada anak ketika umur 15 tahun tank kena 3? Sudah. Dan kenapa tak nak beli? Ya, panjang langkahnya, bermakna kita sayang ke anak. Tak payahlah nak motor tunggu sampai lepas SPM besok. Belajar pandai-pandai, mak tak banyak dapat grade 2 pun tak apa. Dah besok masuk college ke, masuk universiti ke, masuk pondok ke, baru mak belikan motor. Bermakna dia minta sekarang, tetapi kita lanjutkan permintaan. Betul tidak? Kenapa kita lanjutkan? Sebab kita sayang ke anak. Kita tak nak anak rosak. Kita tak nak anak bercampur dengan sifat-sifat yang tak baik. Bermakna kalau ibu dengan anak pun dia memahami benda begini, dia lanjutkan permintaan, apatah lagi Allah Ta'ala dengannya kita. Dah kadang-kadang kita minta tu minta ni tak dapat. Cuba belajar muhasabah, cuba belajar baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam 2 minggu lepas ada satu muslimat datang ke madrasah hamba nak minta nasihat. Dah dia ringkaskan cerita, suami dia baru berkahwin seorang lagi. Dah lah baru berkahwin seorang lagi, maka difitnahnya isteri yang pertama. Padahal menikah 12 tahun tak ada masalah. Menikah 12 tahun tak ada masalah. Dah kemudian timbul pula bilik suami dia baru menikah dengan isteri yang baru 6 bulan. Macam-macam timbul dekat rumah, ada kemian. Sebab apa? Dia kata isteri yang pertama ni buat santau dekat suami. Macam-macam. Allahu Akbar. Maka 6 bulan dia meronta, 6 bulan dia sedih. Bila tak tahan sangat, dia datang ke pondok cerita masalah. Lepas tu hamba tanya dia, apa yang akak buat tiap-tiap malam? Dia kata, biasalah ustaz, tiap-tiap malam saya dah nak tidur pun tak mampu. Saya sembahyang tahajud, berdoa kepada Tuhan, minta Allah Ta'ala berubah. Saya tanya dia satu soalan, kak, kalau tak berlaku masalah ni, akak bangun tahajud tak? Sudah. Kalau tak berlaku masalah ni, akak bangun tahajud tak? Dia kata, tak pernah ustaz. Dulu tak pernah langsung bangun tahajud. Memang nak tu bangun, tapi tak pernah bangun. Tapi 3-4 bulan ni, bila sedih sangat nak tidur pun tak mampu, nak menangis pun air mata dah kering, dia bangun sembahyang tahajud. Hampir tiap-tiap malam dia bangun tahajud. Saya kata, kak, kalaulah saya memandang dari pandangan saya, kalaulah begini nikmatnya, lagi 2-3 tahun suami buat masalah pun tak ada masalah. Sungguh, kenapa? Kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Sampai ke satu masa dia kata apa? Sekarang ni ustaz, saya tak fikir dah pasal suami saya. Dia nak balik ke, dia tak balik ke, ikut dia lah. Saya boleh pergi mengaji, saya boleh pergi surau, saya boleh pergi kuliah, tak payah tanya dia dah. Sebab dah mesej minta izin secara umum. Saya kata apa? Inilah satu nikmat yang perlu kita faham. Kerana apa? Sesuatu benda itu terdapat hikmah yang kita tidak memahami, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang dikatakan. Dan dia minta 6 bulan, tapi Allah Ta'ala lanjutkan. Kerana apa? Tuhan nak pilih dia menjadi orang yang beribadah. Tuhan nak pilih dia menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ringkas yang pertama, wajib kita yakin dengan putus. Bila kita berdoa, angkat tangan, kita nampak dengan mata hati. Ada bilik yang pertama namanya bilik ijabah. Apa makna ijabah? Diperkenankan segala doanya. Dalam bilik ijabah ni pula ada 2 bilik. Pertama ijabah yang disegerakan, kedua ijabah yang dilanjutkan. Selesai yang pertama. Yang kedua, bila kita berdoa kepada Tuhan, wajib kita yakin dengan keyakinan yang putus. Ada di tapak tangan yang kedua, bilik yang kedua, bubuh baris, namanya bilik muhasaratun. Ada bilik yang kedua namanya bilik muhasarah. Apa makna muhasarah? Disimpan akan dia di hari kemudian. Wajib yakin. Kalau kita minta Tuhan tak beri, jangan jawab Tuhan tak beri. Kita kata boleh jadi Tuhan simpan, boleh jadi Tuhan simpan. Baik.
Di manakah tempat simpanan Allah Ta'ala bagi segala doa yang telah kita baca berpuluh tahun selama ini? Terdapat dua tempat. Pertama, kadang-kadang Allah Ta'ala simpan pada yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar dulu. Dan pertama Allah Ta'ala simpan dalam kubur. Yang kedua Allah Ta'ala simpan pada yaumil mahsyar. Baik, kita syarah dahulu macam mana yang dimaksudkan doa yang disimpan dalam kubur. Doa yang disimpan dalam kubur. Contoh pengajian kita pada tengah hari ini. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Ali Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, dia kata mengaji ni pun satu doa. Mengaji ni pun satu doa. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, anak-anak yang alim, muslimat yang alim, kita datang bersungguh berhimpun pada tengah hari ni mengaji dengan harapan untuk faham tak? Ya. Kita mengaji ni dengan harapan untuk alim tak? Ya. Mudah-mudahan bila mana kita faham, bila mana kita alim, kita boleh beramal. Tetapi hamba nak tanya, ada tak orang yang mengaji tak faham-faham? Sudah. Ada tak orang yang belajar tak alim-alim? Ada. Dan mengaji tak reti juga, tak faham juga. Ni kalau dekat sini ada yang ustazah-ustazah mengajar Al-Quran, dia memahami benda-benda begini. Dan puah katok dah, puah jentik dah. Kalau nak selam dalam lombong tu memang selam dah. Tapi duk baca lo. Nak sebut ro tak boleh. Contoh, bermakna ada yang belajar Allah Ta'ala campak faham, ada yang belajar Allah Ta'ala tak campak faham. Ingat, hamba nak puji dahulu orang yang belajar tak faham. Dan ni adik-adik yang belajar di sekolah, jangan putus asa. Kalau belajar tak faham, jangan putus asa. Kerana apa? Bila mana dia belajar, tiba-tiba dia tak faham, hamba nak tanya satu soalan, dia wajib beramal tak? Maksud dia belajar, kemudian dia tak faham, maka dia wajib beramal tak? Sudah, Tuan MC kata wajib. Tak apa dah, betul salah nombor 2. Soalan kali ketiga, dia belajar, dia tak faham, dia tak nampak apa dibicarakan, wajib beramal tak? Hamba tanya, nak beramal macam mana kalau tak faham? Allahumma salli ala Muhammad. Beramal ni kena faham. Nak beramal ni kena reti dahulu. Jadi kepujian diberi kepada orang yang mengaji tiba-tiba tak faham. Ulama fikih kata tak wajib beramal, tetapi bukan berhenti di situ sahaja, dia wajib belajar lagi sampai faham. Yang tu dah muka surat lain. Cuma kelebihannya, dia dah mengaji, tiba-tiba dia tak faham, maka tak wajib beramal. Dalam kubur besok, segala ilmu yang tak faham pada hari ini, Allah Ta'ala campak dalam kubur, maka diberi nama syafa'atul ilmi. Allahu Akbar. Sebab tu kuliah jangan tinggal. Faham tak faham nombor 2. Mana-mana ada kuliah maghrib, tok guru datang, ulama datang, kita datang. Faham tak faham nombor 2. Kerana apa? Orang tak faham, dia beruntung, tak wajib beramal. Tetapi jangan buat-buat tak faham. Sudah, datang kuliah dia tidur. Sebab ustaz kata kalau faham sat lagi kena amal. Datang kuliah dia cari dinding, dia tidur, dia buat-buat tak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni orang lain dah. Habis. Golongan yang kedua, dia belajar dan dia faham, tiba-tiba dia tidak beramal, maka apakah akibatnya? Sudah, ayah dia dah keleng dah. Dia mengaji, dia faham dan dia tidak beramal, maka akan diazab dalam kubur, dibeduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan pada tengah hari ini, orang yang faham ke tak faham? Sudah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pandang secara logikal, kita akan berkata, baguslah ustaz kalau tak faham. Dah lah dia tak faham, tak wajib beramal. Dalam kubur pula dapat syafa'atul ilmi. Yang kawan tu mengaji sungguh-sungguh, dia faham, dia tidak beramal, tiba-tiba kena katok. Maka dia kata apa? Baik, tak payah faham. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, kepahamannya bukan begitu. Kalau kita mengaji dan kita faham dan kita beramal, martabatnya lebih tinggi daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kegembiraan yang hamba nak campakkan kepada kalian yang bersungguh datang mengaji, ingat, faham ke tak faham ke itu urusan Allah. Yang penting kita datang belajar, datang duduk majlis ilmu, yang majlis ini dipayungi para malaikat
Kalau yang tak faham, ilmu tu kelak akan dicampak dalam kubur menjadi syafaat kepada dirinya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berdoa, angkat tangan, ya Allah nak tu, ya Allah nak ni. Wajib kita nampakkan di tapak tangan yang kanan ada bilik yang kedua. Apa nama dia? Apa nama dia? Muhasarah. Apa makna muhasarah? Disimpan akan dia di hari kemudian. Di manakah tempat simpanan Allah Ta'ala? Yang kedua, Allah Ta'ala simpan pada yaumil mahsyar. Baik, macam mana doa yang disimpan pada yaumil mahsyar? Sebagai contoh begini, telah bersabda oleh Nabi SAW, bila kita berdoa, contoh dalam keadaan kejahilan, maka kebiasaan doa itu akan terampung antara dirinya dengan hijab kepada Allah. Contoh begini, contoh, bila kita berdoa, sebelum ni berdoa tak tahu syarat, tak tahu rukun, tak tahu kaedah. Kita ingat doa tu sampai kepada Allah, rupa-rupanya tak sampai. Kerana apa? Kata Nabi, doa yang dibaca dalam kejahilan akan terapung. Contoh begini, pagi tadi kita berdoa, macam-macam kita minta, kemudian kita tiup belon. Ibarat kita memasukkan semua doa kita ke dalam belon. Tiup, 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 tiup. Lepas tu ikat. Kemudian kita lepaskan supaya sampai ke pihak langit. Tiba-tiba terapung dekat shilling. Boleh faham? Kenapa terapung dekat shilling? Sebab shilling itu merupakan satu hijab antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah ada berapa hijab? Tak banyak. Kata ulama dalam kitab Ad-Durrun Nafis, 124,000 hijab. Allahumma salli ala Muhammad. Satu dinding pun tak nampak balik luar dah. Antara kita dengan Allah ada 124,000 dinding. Baik, kita berdoa dalam keadaan kejahilan, berdoa minta. Dah, tiba-tiba apa yang berlaku? Doa kita terapung di hijab. Terapung. Berpuluh tahun kita minta, dah berpuluh tahun terapung punya banyak. Cuma kita maklum dah sifat belon, kadang-kadang dia mengambil ruang. Tuk, satu terlepas. Betul tak? Satu terlepas sampai kepada pihaknya Allah. Setakat ni faham dah? Baik, cerita tu kita berhenti sekejap.